warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi memberkati dan sama-sama kita semua mendapat petunjuk dan hidayah. Kita semua senantiasa berada di bawah perlindungan dan juga pemeliharaan Allah Ta'ala. InsyaAllah pada malam yang mulia ini, marilah sama-sama kita mulakan tazkirah Ramadan dengan sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahil Qa'il fi kitabihil azim. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maksudnya bulan yang mewajibkan umat Islam berpuasa, iaitulah bulan Ramadan, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Untuk apa muslimin para hadirin sekalian? Hudan linnas. Al-Quran untuk memberi petunjuk kepada sekalian manusia. Wa bayyinatin minal huda. Begitu juga Al-Quran menjadi keterangan-keterangan untuk menjelaskan petunjuk. Wal furqan. Begitu juga Al-Quran menjadi pembeda, yakni pembeda di antara kebenaran dan juga kebatilan. Pembeda di antara perkara-perkara yang halal dan juga perkara-perkara yang haram. Salawatullahi wa salamuhu ala hadzal nabiyil karim wa imamil mukhlisin wa qaidid du'atil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri. Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri, permudahkanlah akan segala urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, ya Allah, Engkau rungkaikanlah kesimpulan-kesimpulan yang terdapat pada lidahku. Yafqahu qawli. Moga-moga para pendengar sekalian dapat memahami akan kata-kata serta ucapanku ini. Amma faya ibadallah minal muslimina wal muslimat ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih faqad fazal muttaqun. Sadaqallahul azim. Terima kasih diucapkan kepada pimpinan majlis yang saya muliakan, lagi saya segani, ashabul fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal yang berusaha, yang berbahagia, pengurusi, timbalan pengurusi bersama-sama dengan barisan ahli jawatan kuasa surau, seterusnya yang saya hormati lagi saya kasihi kerana Allah Ta'ala, yang berbahagia tuan-tuan haji, yang berbahagia puan-puan hajah, muslimin muslimat, para tetamu Ramadan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah. Jadi untuk kesekian kalinya pada malam ini, marilah sama-sama kita semua kita panjatkan setinggi-tingginya kehadrat Allah Ta'ala, kerana kita semua masih lagi diberi kesempatan oleh Allah untuk sama-sama kita senantiasa istiqamah berada dalam siri-siri majlis ibadah, majlis-majlis perkongsian ilmu. Alhamdulillah. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati serta memberkati kita. Alhamdulillah. Muslimin para hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, sebagai
perkongsian pada malam yang mulia ini. Sebagaimana ayat yang saya baca dalam mukadimah tadi, ayat yang mempunyai hubung kait bagaimana Allah Ta'ala memilih bulan Ramadan untuk diturunkan Al-Quran. Para hadirin sekalian, bila mana kita menyebut bulan Ramadan, janganlah kita faham bahawasanya bulan Ramadan itu adalah merupakan bulan puasa. Bulan puasa itu adalah merupakan bulan Ramadan. Sebenarnya jawapan itu adalah merupakan jawapan yang kurang tepat. Bukan bulan Ramadan itu bulan puasa. Begitu juga sebaliknya. Selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala memaksa umat Islam mewajibkan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan, akan tetapi agenda yang paling besar, agenda yang sangat besar pada bulan Ramadan, iaitulah nuzul Al-Quran. Allah Ta'ala memilih bulan Ramadan untuk Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran. Bagaimana ulama buat perbandingan? Bulan Rejab salah satu daripada bulan haram. Bagaimana umat Islam digalakkan supaya memperbanyakkan ibadah, ibadah sunnah. Akan tetapi bulan tersebut tidak ada paksaan daripada Allah Ta'ala, sehingga datang bulan Rejab maka ditinggalkan begitu sahaja oleh umat Islam tanpa mengambil kesempatan dan juga peluang memperganda ataupun memperbanyakkan ibadah pada bulan Rejab. Sebagai contoh, puasa sunnah berlalu begitu saja. Sebab kita tidak laksanakan kerana tidak ada paksaan daripada Allah. Begitu juga dengan bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah. Allah Ta'ala juga tidak memaksa kita. Dan kita beranggapan bahawasanya bulan tersebut adalah merupakan bulan yang mempunyai hubung kait dengan jemaah yang mengerjakan haji. Bila mana kita menjadi salah seorang yang menyertai rombongan untuk menghantar jemaah haji di KIA, bila mana kita melambaikan tangan, kita balik tidur. Kenapa? Sebab bagi kita tidak ada rasa maknanya bulan Zulhijjah itu ada kaitan dengan kita. Bulan ini bulan jemaah haji. Itu adalah silap. Sebenarnya kita juga maknanya digalakkan supaya kita melakukan ibadah sebagaimana jemaah haji melakukan ibadah di Mekah. Jadi dengan sebab Allah Ta'ala tidak paksa kita supaya kita melakukan ibadah pada bulan Zulhijjah, maka sama ada bulan Rejab, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah datang, begitu juga pergi, begitu sahaja. Berbeza dengan bulan Ramadan. Memang berbeza. Allah Subhanahu wa Ta'ala paksa kita umat Islam. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang telah beriman kepada Allah Ta'ala, difardukan ke atas kamu ibadah puasa. Maka Allah Ta'ala fardu dan juga wajibkan kepada umat Islam supaya melakukan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Bulan yang dikenali sebagai bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan kerahmatan serta keberkatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih bulan ini untuk diturunkan Al-Quran. Walaupun pada masa yang sama Allah Ta'ala tak nak bulan Ramadan sebagaimana bulan Rejab, bulan Zulhijjah berlalu begitu saja. Allah Ta'ala programkan umat Islam dengan ibadah puasa. Itu dia. Allah Ta'ala programkan, bermakna bulan Ramadan ada program dia. Kalaulah nak harapkan kepada nuzul Al-Quran, bermakna umat Islam akan sambut nuzul Al-Quran 17 Ramadan ataupun 21 Ramadan ataupun mana-mana tarikh di dalam bulan Ramadan. Bila mana berlalu bulan Ramadan, maka tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Hanya begitu saja. Jadi berbeza, Allah Ta'ala nak bezakan dengan bulan-bulan yang lain. Allah Ta'ala
programkan dengan bulan puasa. Sebab itulah muslimin dan para hadirin sekalian, kalau kita nak menyebut bahawasanya bulan Ramadan itu bulan puasa itu bulan Ramadan, jawapannya kurang tepat. Akan tetapi kita nak kena faham agenda yang paling besar di dalam bulan Ramadan ialah bagaimana Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran. Al-Quran Allah Ta'ala menurunkan ketika mana Rasulullah berkhulwat di Gua Hira pada asalnya malam Jumaat. Sebab itulah maknanya pertikaian daripada para ahli ulama. 17 ataupun 21 itu pertikaian. 17 Ramadan katanya sebagian ulama itu merupakan pandangan sahaja. Akan tetapi muafakat dipanggil ittifaq ataupun ijma' ulama 21 Ramadan. Tarikh yang tepat turunnya Al-Quran. Pokok pangkalnya tarikh maknanya itu tidak menjadi masalah. Masalah pokoknya ialah maknanya kita menyambut nuzul Al-Quran. Kalau ditanya apa yang kita sambut, sebenarnya apa yang kita sambut? Kita seolah-olah menyambut benda yang dah lama turun dah. Kita nak sambut awal Ramadan ataupun akhir Ramadan, la ba'sawi, tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Al-Quran ini maknanya kita sambut berbeza dengan sambutan-sambutan yang lain. Bukan bermakna kita menyambut seperti mana buah yang turun ataupun yang jatuh daripada atas. Tidak. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran ketika mana baginda Rasulullah sedang berkhulwat di Gua Hira. Pokok pangkalnya, kenapa Rasulullah berkhulwat? Kenapa Rasulullah berkhulwat? Jadi khulwat ini dalam arti kata dua maksud. Yang pertamanya ialah berdua-duaan. Yang dilarang di dalam Islam ni, berdua-duaan ni. Hasil daripada berdua-duaan ni maka lahirlah 3 kesalahan di bawah Akta 559, Akta Wilayah Persekutuan. Section 29, 27 dan juga 23 lahir hasil daripada berdua-duaan ini. Sebagai contoh, berdua-duaan di antara lelaki dan juga perempuan, bukan mahram, bukan ahli keluarga, bukannya suami isteri sah, di khalayak ramai sebagai contoh, sama ada di atas wakaf kau, di tangga pasaraya kau, di tepi kolam kau, maka bersalah. Itu adalah satu kesalahan di bawah section 29, kelakuan yang tidak sopan di tempat awak. Sekiranya didapati bersalah, hukuman dia RM1,000, penjara 6 bulan, tidak lebih daripada 6 bulan. Maknanya salah. Bila mana berduaan sehingga berterusan, maknanya masuk dalam hotel, masuk dalam rumah, menimbulkan syak, menimbulkan fitnah, menjadi juga kesalahan di bawah section 27, akta yang sama. Section 29, kesalahan yang tidak boleh ditangkap. Sebab apa? Hukuman dia RM1,000, 6 bulan penjara. Tapi 27, kalau buat dalam hotel, dalam rumah ni, maknanya boleh ditangkap. Sekiranya didapati bersalah, hukuman dia RM3,000, penjara lebih kurang 2 tahun. Bila mana tuan sekalian, bila mana berdua-duaan dalam hotel, dalam bilik, maka berlakulah persetubuhan haram. Buah projek. Maka juga maknanya melakukan satu lagi kesalahan. Apa dia? Section 23, persetubuhan, maknanya luar itu kan? Begitu dia. Maknanya hukumnya sangat berat, lebih tinggi daripada 2 tadi. Sekiranya didapati bersalah, RM5,000, penjara 3 tahun. Muslimin, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, itu pendedahan lah. Pendedahan tentang Akta 559, section yang berkaitan dengan berdua-duaan tadi. Baik, inilah berkhulwat dalam arti kata makna berdua-duaan yang dilarang. Makna yang kedua, berdua-duaan itu atau khulwat itu ialah bersunyi-sunyian. Dengan kata lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermunajat dan juga beribadah kepada Allah Taala. Soalnya kenapa Rasulullah berkhulwat? Memencilkan diri daripada masyarakat Quraisy, masyarakat jahiliyah pada ketika itu. Kenapa? Macamlah penguasa ditangkap orang keluar. Kenapa kamu keluar? Dia kena tanya, kenapa kamu bawa keluar ni? Lama tak jumpa, melepas kahwin. Maka mana kita tanya. Begitu juga dengan Rasulullah. Apa sebab Rasulullah bawa keluar? Rasulullah bawa keluar ni ada sebab dia. Sebagaimana dalam sirah
Rasulullah memencilkan diri, mengambil keputusan memencilkan diri. Kenapa? Kerana akhlak dan juga sikap yang terlampau sangat yang telah dilakukan hasil daripada perbuatan kaum Quraisy pada ketika itu. Bila mana mereka tawaf, sebagai contoh, mereka tawaf sambil mereka tepuk tangan, mereka joget, mereka menari, mereka berboget, sambil mereka minum arak dan mereka pemandi dengan arak. Sambil mereka maknanya menyembah berhala yang digantung di Kaabah tu. Sambil-sambil mereka tawaf tu. Ini perintah yang memang yang memang nampak. Maka Rasulullah pun memencilkan diri untuk menjaga diri. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak supaya Rasulullah ni ada beza dengan pemuda-pemuda maknanya Quraisy yang lain. Nak kena ada beza. Kena ada beza. Muslimin maknanya Allah Taala pelihara. Sehingga dari sudut maknanya minuman pun Allah Taala jaga Rasulullah minum susu hanya daripada ibu susuan Halimatus Sa'diyah sahaja. Bukan macam kita nak minum susu kambing, nak minum susu lembu, nak minum susu apa saja, asal masuk mulut kita minum belakang tak kira halal, tak kira haram. Tapi Rasulullah Allah Taala jaga, memencilkan diri daripada puak-puak kafir Quraisy, apatah lagi nak bersama-sama dengan mereka minum arak ataupun berboget ataupun maknanya tunduk menghadap muka menyembah atau bersembah kepada berhala muslimin, para hadirin yang dirahmati Allah Taala. Baik, itu sedikit sebanyak tentang makna sejarah penurunan Al-Quran tadi. Baik. Cuma di sini muslimin para hadirin sekalian, pokok akalnya yang saya sebutkan tadi, apa yang kita sanggup sebenarnya? Nuzul Al-Quran itu. Apa yang kita sanggup? Sebenarnya tuan-tuan sekalian, kita menyambut nuzul Al-Quran ialah kerana untuk kita memperbesarkan Al-Quran sebenarnya. Quran ini bukannya semata-mata untuk dibaca, tuan-tuan sekalian. Maka kita bertanya sama-sama kita, sekarang ni dah masuk malamnya ke-20 ke 21 lah. You dah petang ke belum? Kita tak tanya kawan-kawan kita, you dah faham ke Al-Quran yang dibaca tu? You kita maknanya nak khatam ya? You faham ke? Sepatutnya kita tanya begitu lah kan. Tapi tak ada orang yang tanya, you dah faham ke Al-Quran tu? Tak. Kita tanya soalan biasalah kan. You dah khatam ke Al-Quran tu? Berapa juzuk sekarang ni? Pokok pangkalnya ialah hasil daripada peristiwa nuzul Al-Quran kita mengambil hikmah dan juga penghayatan. Maknanya afala yatadabbarun Al-Quran. Kita nak kena tadabbur, memperbesarkan Al-Quran. Kita tak nak bila mana berlalunya bulan Ramadan, kita sambut nuzul Al-Quran hanya pada bulan Ramadan. Berlalu begitu saja. Kita nak memperbesarkan. Maknanya tidak memadai hanya dengan bacaan-bacaan saja. Sebab itulah menjadi tren dan juga budaya dalam masyarakat Islam kita di negara Malaysia. Sebagai contoh, pada bulan Ramadan, jemput iman daripada Mekah, daripada Mesir, daripada Syria untuk menjadi imam tarawih ataupun imam-imam. Maknanya dari kalangan kita, dari kalangan hafiz. Tak ada masalah. Sebenarnya kita jemputlah siapa-siapa sahaja untuk menjadi imam. Baca Al-Quran, itu benda sunat belaka. Benda sunat belaka. Marilah imam daripada Mekah ke, imam daripada Mesir ke, imam kita ke, baca Al-Quran. Maknanya itu benda sunat saja. Tidak terjadi wajib. Benda sunat saja. Nak jemput tak ada masalah, tidak menjadi satu kesalahan. Mungkin kita nak ambil semangat bila mana jemput imam daripada Mekah. Sebenarnya imam dari Imam Masjid Haram pun tak tahu imam masjid ataupun surau Mekah. Dia Mekah lah kan. Dia. Dia nak ambil semangat sebab bacaan yang mungkin sedap dan sebagainya. Baca Al-Quran pun mungkin surah yang besar-besar, juzuk dan sebagainya. Tak ada masalah. Cuma kita nak kena faham, marilah imam-imam mana sekalipun bila mana baca Al-Quran pada bulan Ramadan memimpin, sama ada memimpin tarawih atau qiyamul lail, sunat ya. Ibarat sunat, jadi sunat je bacaan tu. Baca merdu ke baca tak merdu ke, baca panjang ke baca pendek ke, sunat dah. Baik. Yang afdalnya ialah kita menyambut atau kita meraihkan nuzul Al-Quran itu dalam arti kata kita nak memperbesarkan Al-Quran, nak memperbesarkan ayat-ayat Al-Quran, perintah, larangan dan sebagainya. Itu yang sebenarnya. Sebagai contoh, kalau kita betul-betul tadabbur ayat Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 182 tu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam tu.
Kutibah tu. Kenapa Allah Ta'ala menyebut dengan kutibah tu? Di dalam Al-Quran tu banyak. Allah Ta'ala menyebut dengan kutibah. Maknanya bagaimana undang-undang yang Allah Ta'ala nak bentangkan kepada umat Islam. Undang-undang tersebut sangat berat, sangat payah, sangat susah. Ibadat puasa ni mudah tak? Susah. Siapa kata ibadat puasa ni mudah? Kalau mudah, takkan ada dari kalangan umat Islam ni yang tidak puasa. Yang tidak puasa, ramai yang puasa. Mengikut statistik, saya nak ulang apa yang Ustaz Kamran ajar tersebut. Ada pernah satu malam kuliah di Al-Anama itu disebut statistik. Bermula daripada tahun 2010. 2010 30 orang je yang ditangkap. Walaupun kesalahan tak puasa ni bukan kesalahan yang boleh ditangkap. Seksyen 15 saja. Bila mana dia dapati bersalah, denda RM1,000, penjara 6 bulan. Tapi bila mana didapati seseorang yang tidak berpuasa, maka dikeluarkan perintah hadir ataupun saman. Kamu selepas daripada ni nak datang dijauhi. Kalau tak datang, kami ke mahkamah, mohon warat tangkap, boleh tangkap kamu. Maka datang juga. Baik. 2010 ni mengikut statistik 30 orang. 30 orang sahaja. 2011 turun lagi. Sekarang 18 orang. Alhamdulillah kita puasa lega. Sebab apa? Masyarakat dah faham dah tentang kewajipan ibadat puasa ni. Jaga betul-betul lah. 2012 turun lagi. Maknanya kepada 8 orang. Alhamdulillah. Bila mana tiba 2013 ni naik mendadak 35 orang. 35 orang. 35 orang tu maknanya yang akan didakwa. InsyaAllah akan didakwa. Kita bukan faham. 10 orang maknanya hanya menjalani proses kaunseling sahaja. Kalau campur jadi 45 lah kan? Salah juga. Cuma yang kita nak tahu ni 35 orang. Hak 10 ni kita bagi kaunseling, bagi kepahaman. Dan hari ni baru 20 Ramadan. Lagi 10 mungkin akan bertambah. Menunjukkan kepada kita bahawasanya puasa tu bukannya mudah, payah. Payah. Walaupun kita rasa mudah, kita nak jaga perkara-perkara yang membatalkan ibadah puasa, tapi susahnya kita nak menjaga perkara-perkara yang mengurangkan ataupun yang membatalkan pahala puasa. Dalam bulan Ramadan, meninggalkan solat. Dalam bulan Ramadan, beli nama ekor. Dalam bulan Ramadan, berjudi. Dalam bulan Ramadan, tidak boleh arak. Dalam bulan Ramadan, minum arak. Banyak tuan-tuan saya kalau sebut tuan-tuan. Banyak berlaku pada bulan Ramadan yang mengecewakan. Samalah kenyataan saya dengan Ustaz Kamran Jabung yang umur 46 tahun ditangkap. Daripada kecil sehinggalah umur 46 tahun tak pernah berpuasa. Bayang, tak pernah puasa. Tak pernah, maknanya berpuasa 46 tahun. Abang saya 8 tahun. Tak pernah berpuasa. Itu maknanya pengakuannya sendiri. Tak pernah berpuasa. Sebenarnya tak puasa ni, kita orang Islam dah tahu tentang kewajipan. Pengat puasa itu bukannya semata-mata dia nak tangkap, tapi untuk pencegahan. Yang ditangkap tu yang samsing lah. Yang memang makan. Yang memang makan lah kan. Betul-betul makan lah. Mana kalau makan bersembunyi-sembunyi sebagai contoh. Walaupun tak boleh, pada bulan Ramadan pun boleh juga. Maknanya ditangkap, dikenakan maknanya hukuman. Sebagai contoh, seorang perempuan dalam Burger King tu dia makan Burger King lah. Kita tak pernah makan lagi Burger King, dia makan Burger King. Kenapa kamu tak berpuasa ni? Saya unsur syar'i. Mentang-mentang kamu orang perempuan, alasan kamu unsur syar'i. Kamu daripada mana? Saya daripada Kedah. Nak pergi ke Wangi Selangor, singgah dulu. Lepas tu lapar makan lah. Usul syar'i ni tak kira sama ada kamu alasan maknanya usul syar'i ataupun usul syar'i. Ni sama dia. Ni sama dia. Tak boleh. Walaupun kamu usul syar'i sekalipun, mana boleh kamu nak makan di tempat awam pada bulan Ramadan. Kamu tak hormat bulan Ramadan. Kalau kamu kata kamu usul syar'i, kamu jawablah depan hakim. Kamu maknanya bagilah jawapan ataupun pengesahan bagaimana kamu nak membela diri kamu yang menyatakan kamu tu usul syar'i. Kamu jawablah. Kamu bela diri dah depan hakim. Tugas kami, kamu kena sama juga. Tak boleh, walaupun perempuan. Alasan dia usul syar'i. Bulan Ramadan. Apa tu lagi orang lelaki? Ni tak, kenapa tak puasa?
Tak tahu. Allah alasan budak sekolah. Tak tahu ni alasan budak sekolah. Malu. Ada lagi orang tua yang bagi alasan sebab tak puasa kerana tak tahu. Allah Rabbi ya karim muslimin, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Baik. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala menyebut dengan kutiba. Kutiba alaikumus syiyam. Dipertukan ke atas kamu ibadah puasa kerana undang-undang ibadah puasa yang nak dilaksanakan, yang dibentangkan oleh Allah Ta'ala memang berat untuk dilaksanakan. Apatah lagi bila mana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Nak laksanakan hukuman kisah, bunuh bala. Lagi susah. Lagi susah, bukannya senang. Kalau dilaksanakan, maka akan muncullah tumurrak dan sebagainya. Itu dia. Yang menentang bila mana dilaksanakan hukuman kisah. Hukuman kisah ini tidak ada. Maknanya, kalau nak tukar hukuman kisah bunuh bala ini hukuman yang lain, maka tidak ada. Tidak akan berlaku adil. Seseorang manusia ini tidak ada hak untuk membunuh seseorang manusia yang lain. Begitu juga nak mematikan seseorang manusia lain, tidak ada hak kecuali Allah Ta'ala. Sekiranya seseorang maknanya pemuda umur 20 tahun bunuh orang, masuk mahkamah, dihukum penjara seumur hidup. Kita kata seumur hidup 20 tahun. Masuk penjara, ada dalam penjara, free of charge berlaku, makan, minum, tempat tidur dan sebagainya, pakaian. Lepas daripada 20 tahun keluar balik, pembunuh keluar, hidup normal. Adil tak? Bagi saya tak adil. Kecuali nak kena bunuh bala. Orang ni nak kena kisah bunuh bala. Kecuali ahli keluarga memaafkan kesalahan dan juga kesilapan lelaki yang membunuh tadi. Ini menunjukkan kepada kita bermakna bila mana kita betul-betul tadabbur ayat Al-Quran dan juga kita buat kajian. Allah Ta'ala menyebut dengan kutiba banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran nak menunjukkan kepada kita bahawa undang-undang yang Allah Ta'ala bentangkan sememangnya sangat berat, sangat susah. Bukannya mudah muslimin terhadiri yang dirahmati Allah Ta'ala. Dan masih setengah jam. Jadi moga-moga insyaAllah satu lagi bulan Ramadan yang masih lagi, insyaAllah moga-moga kita semua kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar Allah Ta'ala panjangkan umur kita. Moga-moga insyaAllah kita dapat laksanakan ibadah puasa maknanya sepenuhnya. Moga-moga juga dapat sama-sama kita menyambut hari Lebaran, insyaAllah dengan perasaan gembira lah. Moga-moga ibadah yang kita kerjakan senantiasa dirahmati dan juga diberkati oleh Allah Ta'ala. Yang mana daripada Allah, Habib Rumah, Habib Tuhan, sekiranya di sana ada terkasar bahasa, ada unsur-unsur sindiran dan sebagainya, saya minta maaf banyak. InsyaAllah sekiranya di banyak kaum diberi peluang dan juga kesempatan, kita akan jumpa dalam siri-siri tazkirah yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab wal hadi ila sabil rasyad. Sama-sama kita tutup dengan kita membaca suratul Asr dan juga tasbih kafar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.